عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ووفقنا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. فأذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah ta'ala kurniakan kepada kita semua, dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah ta'ala masih lagi menjadikan kita berkumpul di tempat yang mulia, di rumah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masjid. Bila disebut Baitullah, masjid ni Baitullah ataupun surau Baitullah, Masjidil Haram Makkah itu Baitullah, bukan bermaksud Allah Ta'ala mendiami masjid, bukan bermaksud Allah Ta'ala berada di masjid ataupun berada di Ka'bah, berada di Mekah. Begitu juga bukan bermaksud Allah Ta'ala duduk di dalam surau, bukan. Akan tetapi dengan maksud Baitullah, Baitun musyarrafun indallah, rumah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peluang kita pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah. Dan kita telah sampai kepada fasal yang ke-8 tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sebelum ni kita telah sentuh beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Yang kedua, keluar mani. Dan yang ketiga yang belum kita bahaskan, insya-Allah pada malam ni kita akan sentuh beberapa isu berkaitan dengan masalah haid yang merupakan sebab mewajibkan mandi. Baik, maka kata pengarang rahimahullah, wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Dan haid, wan nifas, nifas keluar darah nifas, wal wiladah melahirkan, wal mautu dan meninggal dunia ataupun mati. Haid ni ialah darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan mengikut jalan yang biasa, yakni bukan sebab penyakit dan bukan sebab melahirkan anak. Itu maksud darah haid. Kok ada kan
tertanya, kenapa sentuh bak haid? Aku ni lelaki tak keluar darah haid pun. Sentuhlah bak lain. Haid, nifas, wiladah, nifas pun aku ni lelaki tak adalah keluar daripada aku. Sebab aku ni tak beranak, aku ni tak melahirkan anak. Meskipun begitu, tidakkah kita semua ni ada anak bini? Ada anak bini, anak perempuan dan bini kita yang 24 jam duduk kat rumah, contohnya kalau ada yang jauh daripada masjid, yang jauh daripada ilmu agama, siapa lagi yang boleh kita kongsikan kepada anak bini kita? Malaikat kita lah yang kongsikan. Kita yang cari nafkah untuk kongsikan kepada anak bini kita. Yang kita semua ni datang ke masjid, bukan hanya semata-mata untuk diri kita, bahkan kita bawa balik, kongsi dengan anak bini kita yang tak dapat datang ke masjid, tak dapat datang ke majlis agama, kongsi tentang perkara. Walaupun tak keluar daripada kita darah haid, dia hanya keluar dalam waktu sunat je kan. Yang tu je lah. Ada lagi darah lain selain daripada darah waktu sunat, berkata darah lagi nyamuk. Baik. Jadi darah yang keluar daripada perempuan hanyalah 3 darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. 3 darah ni keluar daripada perempuan. Minimum umur perempuan datang haid ataupun keluar daripada dia darah haid datang dari dia darah haid adalah 9 tahun hijriyah, ataupun sekurang-kurangnya 9 tahun. Sekurang-kurangnya 9 tahun tu ialah kadar yang tidak cukup untuk sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Maka dikira yang kurang daripada 9 tahun tu adalah 8 tahun 11 bulan 15 hari. Maka bila kita dapat tahu minimum umur seorang perempuan datang haid adalah 9 tahun hijriyah, ataupun kurang daripadanya 15 hari, kurang daripada 9 tahun tu 15 hari keluar darah tersebut dan mengikut syarat-syarat darah haid, maka dihukumkan darah tersebut adalah darah haid dan perempuan ni, anak kita ni, baligh. Dan kalaulah datang sebelum daripada umur tersebut, 7 tahun keluar darah dah, ataupun 8 tahun keluar darah, ataupun 8 tahun 11 bulan keluar darah, walaupun kita lihat ada padanya syarat-syarat haid, tapi tak boleh kita hukumkan darah tersebut darah haid. Kerana apa? Kerana dengan umur tersebut adalah mengikut istiqra' kajian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ke atas perempuan Arab, ke atas perempuan yang Imam Syafi'i kaji. Dia lihat kebanyakan mereka datang darah haid minimum umur 9 tahun hijriyah, ataupun kurang daripada 9 tahun dengan kadar
dengan kadar yang tak cukup bagi sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Yang tak tengok haji kan, tengok celek. Sebab tak ada haid kan, tak pernah berlaku. Pening sini kau. Apa Ustaz sekurang-kurang darah haid tak? Sekurang-kurang suci, sekurang-kurang darah haid tu. Baik. Jadi ingatlah minimum umur perempuan datang darah haid. Baik. Kemudian maksimum ataupun kita maksimum hari-hari haid ataupun datangnya keluarnya darah haid adalah sebanyak 15 hari. Minimum yang kurang adalah sehari semalam ataupun 24 jam. Tapi yang biasa bagi perempuan datang haid, bagi dia adalah 6 hari ataupun 7 hari. 6 hari ataupun 7 hari. Nak bagi tahu ni kan, maksimum tak, minimum tak tahu juga tak. Apa kebiasaan, takut si suami duk tunggu lama dah. Dan tak kena tipu lah kan. 15 hari dah kata datang haid, datang uzur. Suami duk tunggu lama kan. Kena tahu juga apa ni. Baik. Jadi minimum paling banyak hari-hari haid ialah 15 hari. Yang kedua, yang paling sikit, yang paling kurang tak, sekurang-kurang haid ialah 24 jam ataupun sehari semalam. Yang ketiga, kebiasaan yang berlaku ke atas diri perempuan datang haid berapa hari? 6 hari ataupun 7 hari. Jelas di sini? Jelas hajah kan? Kemudian anak kita ni ataupun perempuan ni, bila ataupun pada permulaan datangnya darah ataupun keluarnya darah, dia tak boleh hukumkan serta-merta darah yang keluar tu adalah darah haid, melainkan setelah cukup darah tu keluar 24 jam. Yani melainkan setelah cukup tempoh darah tu keluar dengan kadar sekurang-kurang haid, yakni sehari semalam ataupun 24 jam. Selagi mana tak cukup 24 jam, sehari semalam darah tu keluar, tak boleh dihukumkan darah tersebut darah haid. Dan 24 jam tu sama ada bersambung ataupun putus-putus, kemudian dihukumkan nilai kata jumlah dia 24 jam. Bersambung putus-putus, datang darah bersambung-sambung. Dan ada juga datang darah haid ini secara putus-putus. Nanti kita bagi gambaran. InsyaAllah mudah faham. Baik. Saya ulang sekali lagi. Perempuan ni awal-awal datang darah tak boleh dihukumkan serta-merta darah tersebut darah haid selagi tak cukup tempoh sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam ataupun sehari semalam. Kalau dah cukup dah sekurang-kurang darah, sekurang-kurang tempoh haid 24 jam ataupun sehari semalam, barulah boleh dihukumkan darah yang keluar itu adalah darah haid. Baik. Walaupun waktu permulaan
keluar darah yang tak cukup 24 jam tu tidak dihukumkan darah haid, tapi perempuan tu dia kena pantang dah. Dia kena jauhkan diri dia juga daripada perkara-perkara yang diharamkan ke atas perempuan haid. Jelas di sini, walaupun waktu keluar tu, permulaan keluar darah tu tak dihukumkan darah haid, tapi perempuan tu dia kena jauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang diharamkan untuk dia buat. Apa dia? Solat, serah diri kepada suami, tawaf, baca Al-Quran, sentuh Al-Quran, puasa. Kenapa? Kerana ditakuti darah tersebut memang sebenarnya adalah darah haid, ditakuti. Walaupun tak dihukumkan darah tersebut darah haid. Jelas di sini aja. 24 jam yang disebutkan tadi itu cukup 24 jam sama ada bersambung ataupun putus-putus. Yang bersambung contohnya pada hari ini, pada malam ni jam 8 dia dapat darah keluar. Darah keluar, kemudian pada jam 8 esokkan tu, malam juga, waktu seperti ini juga, darah tersebut dah bersih dah, suci daripada darah tersebut. Maka dikira-kira tempoh darah tersebut adalah 24 jam. Maka dihukumkan darah tersebut darah haid dan keluar dia dengan cara bersambung. Dan perempuan ni dia nak tahu bersambung ke tak bersambung, ataupun nak tahu bersambungnya, berterusannya darah tu keluar, bukanlah dia mana tak wajib ke atas dia untuk dia lihat, untuk dia tilik kemaluan dia 24 jam. Tak. Dia hukumkan waktu dia berhajat untuk tengok. Waktu berhajat untuk tengok ada ke tidak lagi darah tu. Contohnya waktu solat, waktu dia nak qada hajat, waktu tu dah dia lihat masih ada lagi ke tidak. Kalau masih ada lagi, ni bersambung. Contoh tadi kan pukul 8 malam keluar, mula-mula keluar darah tu. Kemudian waktu solat Isya, ataupun waktu dia nak qada hajat, nak kencing, dia lihat pukul 10 contoh, pukul 9 ke kan, dia tengok masih ada lagi. Kemudian waktu nak tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi ke, dia nak tidur, sebelum tidur tu dia ke tandas dulu, cek ada lagi. Lepas kemudian dia tidur dan bangun, nak bersihkan diri, nak solat subuh, tengok ada lagi. Duk macam tu, waktu-waktu berhajat tu dia tengok sampailah maghrib esok, dia lihat dah bersih dah. Kemudian dia lihat waktu cukup 24 jam, maka dihukumkan darah tersebut adalah darah haid. Jelas di sini. Kau masih pernah lagi pening lagi. Muka sebab bukan hak kita. Ikutlah ustaz, pening kalau pening, bukan hak aku. Bukan hak aku. Hak bini aku lah kena cari. Baik. Kalau yang putus-putus, contohnya hari Rabu datangnya 6 jam, hari Khamis 6 jam, hari Jumaat 6 jam, hari apa lagi, hari Sabtu 6 jam, putus-putus. Maksudnya putus macam mana? Contoh pukul 8 malam, pukul 8 malam datang, kemudian pukul berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, pukul 2 pagi dia tengok dah bersih, dah suci, tak ada dah putus dah. Kemudian dalam keadaan tak datang darah tu, sampailah pukul 8 pagi ada balik, datang balik. Jelas.
Datang balik tu sampailah pukul 2 petang pula datang. Jadi hari ini 6 jam, esok tu 6 jam juga. Sampailah hari yang keempat 6 jam. Bila dikumpulkan, kesemuanya adalah 24 jam. Maka hari yang keempat tu barulah dia boleh kata hari-hari yang sebelum ni yang datang keluar darah tu adalah darah haid. Jelas di sini. Sebab apa? Sebab tadi kita kata kaedah awal-awal datang darah haid tak boleh dihukumkan. Awal-awal keluar darah tu tak boleh dihukumkan darah tersebut darah haid, melainkan setelah cukup kadar sekurang-kurang haid 24 jam ataupun sehari semalam. Ini aja. Hak putus-putus tu hak sambung ni. Yang putus-putus ni datang sekejap, kemudian tak, kemudian bersih, kemudian suci, tak datang. Sekejap tu kadar berapa? 2 jam ke, 6 jam ke, selagi mana dalam lingkungan sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebab ada yang datang sekejap, bila dikumpulkan tak lebih daripada 4 jam ataupun 4 jam, maka dihukumkan darah haid. Dan datang tu dalam lingkungan sebanyak-banyak haid 15 hari. Nampak teman juga ajar. Yang putus-putus kan tak jelas kan. Datang contoh sekali lagi lah, anak kita yang umur 9 tahun tua ataupun umur 10 tahun dah baru datang haid. Awal-awal datang haid tu, contoh awal hari first datang darah tu, hari first keluar darah tu 3 jam. Kita nak hukumkan darah tersebut yang 3 jam tu adalah darah haid ke? Tidak. Sebab apa? Sebab darah tersebut tak cukup 24 jam. Walaupun adanya walaupun seperti disebutkan tadi, walaupun tak dihukumkan darah haid, perempuan ni waktu keluar darah tu wajib dia kena jauhkan diri dia daripada perkara yang diharamkan. Bila nak dihukumkan darah tersebut, darah tersebut yang datang putus-putus tu sebagai darah haid, bila mana cukup 24 jam. 24 jam tu sama ada 7 hari ke 5 hari ke, selagi dalam lingkungan 15 hari. Sebanyak-banyak darah haid, hari haid. Baik. Dalam isu darah yang datang secara putus-putus ni, waktu dia suci, dia dihukumkan seperti orang yang suci daripada darah haid. Contoh tadi, datang darah haid hanya 6 jam. Awal-awal datang pukul 8, dia kena jadi seperti perempuan haid, yakni kena jauhkan daripada perkara yang diharamkan. Kemudian jam 2, pukul 2 petang, darah tersebut suci, maknanya tak ada. Bila cek dengan kapas kan, cek dengan tisu, tak ada. 6 jam yang datang. Jadi setelah 6 jam tu, waktu suci itu, dia dihukumkan seperti orang yang tak ada haid. Maknanya darah tersebut bila dia berhenti, bila bersih, dia tak wajib mandi, dia hanya istinja, berwudu, solat. Sebab tak cukup 24 jam. Pening tuan. Ajar hakikah. Pening lagi. Sebab tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Susah.
Boleh. Ustaz, maknanya darah tu kalau dia tak betul rusak dalam 24 jam, maknanya macam tadi bila dia berhenti tu, maknanya dia tak perlu mati lah. Dia tak perlu mandi, tak wajib mandi. Dia kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Dia macam waktu datang tu. Waktu datang tu yang tak cukup 4 jam, waktu datang dia dihukumkan seolah-olah perempuan haid. Lepas suci, maknanya datang keadaan yang tak cukup 4 jam tu, dia dihukumkan seperti perempuan yang suci daripada haid. Maknanya lepas daripada tu, lepas 6 jam datang tu, dia tak perlu mandi. Tak perlu mandi wajib. Yang tak wajib untuk dia mandi, dia hanya wajib istinja wudu. Sebab tak cukup 4 jam. Tak dihukumkan darah tu darah haid. Itu darah apa kategori apa? Tu maknanya tak dinyatakan lagi, melainkan sebab dia berada dalam waktu umur yang kita cakap tadi, umur yang minimum 9 tahun. Kemudian dalam hari-hari yang pertama pula, dan tak melepasi daripada sebanyak hari haid, kita tak hukumkan lagi dia darah tersebut darah apa. Tak tahu lagi. Cuma dia waktu datang darah tu, kenapa seperti perempuan haid ditakuti? Takut dia ni memang takut yang keluar tu memang darah haid. Dan ditakuti juga yang keluar tu bukan darah haid. Kan, takut darah penyakit. Takut darah darah penyakit. Jadi waktu keluar darah tu, yang diambil secara intianya takut perempuan ni haid walaupun tak cukup 24 jam, dia dihukumkan seolah-olah seperti perempuan haid. Bila mana dihukumkan seolah-olah seperti perempuan haid, dia kena jaga, dia kena jauhi perkara yang diharamkan ke atas dia. Lepas daripada tu 6 jam kemudian bersih, suci, dah tak ada dah, maka dia dihukumkan seperti perempuan yang tak ada, mana tak datang haid, mana perempuan yang bersih daripada haid. Yakni lepas daripada datang tu tak wajib ke atas dia mandi, dia hanya wajib istinja sahaja. Kalau nak solat wudu dah, kalau puasa teruskan. Kemudian bila mana cukup, contoh hari keempat tu kira-kira dah lebih daripada 24 jam ataupun cukup 24 jam, maka barulah dihukumkan darah tersebut darah haid. Dan solat yang dia buat pada hari-hari tersebut, yang waktu suci yang kita kata tu, celah-celah tu, tak diharamkan, tak berdosa. Dan kalaulah dia serahkan diri dia kepada suami dia waktu tersebut, waktu yang suci itu yang kita kata tu, tak diharamkan. Karena waktu tu tak jelas. Waktu datang darah tu seumpama perempuan haid, waktu bersih tu seumpama perempuan yang suci daripada haid. Kemudian kalaulah setelah daripada 24 jam, hari keempat tu kita dah hukum dah darah ni darah haid, datang lagi pada hari yang kelima ke-6 masih lagi, maknanya kita boleh hukumkan terus yang ni darah haid selagi dia keluar, dia datang dalam lingkungan sebanyak-banyak haid. Berapa hari? 15 hari. Kalau datang juga hari ke-16, itu bukan darah haid dah. Hari yang ke-16 tu datang juga. Itu bukan darah haid. Jelas di sini. Baik. Budak yang tak haid kan, maknanya Ustaz kata tadi 9 tahun Qamariah. Hijrah Qamariah ataupun kurang. Kalau dalam Syamsiah maknanya 8 tahun Hijrah. Kalau itu maka kalau dalam rejim dua dia tak haid. Kalau ikut macam tu lah. Maknanya bila katalah dia 9 tahun dia 3 kan. Bila 9 tahun dia 3, dia dah keluar haid.
maknanya dia sepatutnya lah apa. Dikira balik lah. Tapi benda tu kalau dari segi praktikal kan, kalau dia tiga ni macam benda apa nama tampar Itulah maknanya kalau dah kita tahu, itulah maknanya bila kita dah belajar tentang ni, bila tahu umur anak kita tu umur darjah 3, 9 tahun, keluar darah, kita lihat dah cukup 4 jam, balik dah. Maka kita lah sebagai ayah wajib bagi tahu apa perkara yang dia perlu tahu. Kan ada pasal, kalau tak silap dalam ni ataupun dah lepas sebelum ni, pasal dalam kitab fiqh ma yajibu ala wali sabi atau ala wali sabi wasabiyyah, maknanya perkara yang wajib ke atas wali terhadap anak dia, terhadap anaknya. Maka kita lah mana sebagai wali yang bagi tahu kepada anak perkara ni. Dah balik dah anak, dah balik dah adik, tak panggil adik lah, ambil kakak lah, dah balik dah ni, wajib solat. Tak kalau tinggal berdosa. Wajib puasa. Wajib belajar ilmu agama fardhu ain. Wajib semualah. Maknanya kalau adik jadi mukallaf, kalau adik buat perkara-perkara yang maksiat, adiklah kena tanggung dosa. Maka sebelum ni tak ditaklifkan lagi, tak dikira berdosa lagi. Walaupun pada pandangan kita, pada pandangan kita ni maksiat, tapi yang belum balik ni tak ditulis, tak dipersoalkan lagi. Bila dah balik ni, kita lah kena bagi tahu. Kan? Itulah kata bukanlah hanya perempuan yang kena tahu, lelaki pun kena tahu juga. Kena tahu juga. Dia kalau diikutkan cara yang diatur oleh syariat kita dalam mendidik anak, waktu dia belum balik lagi, wajib ke atas mak ayah ataupun wali ni, masuk wali orang mak ayah, datuk nenek dia, abang dia lah, ajarkan kepada dia perkara-perkara maknanya syariat Allah, akidah, hukum hakam, berkaitan dengan akhlak. Kalau wali itu tak mampu, wajib ke atas wali, panggil ustaz ataupun hantar anak-anak ni ke tempat pengajian tersebut yang betul-betul mengaji tentang perkara ni. Bukan hanya sekadar hafal, bukan hanya sekadar lihat, dia tahu perkara ni secara detail, biar dia tahu. Kenapa? Karena bila mana dia dah sampai dewasa, seperti yang kita sebut tadi, keluar darah haid, maka dia tahu aku sekarang ni dah mukallaf dah, aku ni dah balik dah, maka aku wajib tutup aurat, pakai tudung dah, menutup aurat, tak boleh dah duduk jabat tangan dah, peluk dengan kawan-kawan darjah 3, tak boleh dah. Kena bagi tahu. Kemudian ulama kita juga memberitahu tentang perkara haid ni kepada mana-mana perempuan, sama ada baru datang ataupun sebelum ni dah datang dah. Maka dia ikut kaedah yang disebutkan tadi. Sebab apa? Sebab perempuan ni tak sama. Tak sama. Dari sudut datangnya darah tak sama. Kadang-kadang dia lihat tahun ni 2-3 bulan, 6 hari 7 hari, 6 hari 7 hari. Tapi tahun yang setelah tu datangnya lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Ataupun tak datang, dalam bulan tu tak datang, ataupun datang sebulan tu datang.
Jadi seorang perempuan ni dalam beberapa bulan ni mungkin berubah darah yang datang daripada darah haid yang datang daripada dia. Maka ulama kita mengatakan dia kena ikut kaedah yang disebutkan tadi. Maknanya kalaulah yang biasa sebelum ni datang 7 hari 6 hari, kemudian datanglah pada bulan ni, awal-awal datang tu dia tak boleh hukum darah tersebut darah haid. Bagi cukup dulu 24 jam, barulah dihukumkan darah haid. Dan keadaan dan kalau dah yang putus-putus tadi seperti yang disebutkan tadi lah, disebutkan tadi. Manakala ada dua pendapat ulama ni, dia kata waktu bersih itu, basuh suci itu, dia kata ni pendapat yang pertama kata dia wajib melakukan solat. Pendapat yang kedua kata tak wajib. Sebab apa? Sebab mengikut kebiasaan dia. Waktu-waktu hari-hari haid tersebut. Tak apa hari dengar lah jangan. Berkat kita ni dah sentuh dalam bab dia lah ni. Nak kata ada bini, tak ada bini, dah ada bini lagi ni. Ada bini pun dah expired ke belum? Belum lagi. Kalau yang tak ada tu nak pasal nak cari hak muda lagi kan. Sebab lama dah lama sepi dah. Dia nak tambah tu sebab untuk menguatkan ibadah dia lagi. Boleh jadi kadang-kadang perkahwinan ni membantu untuk menambahkan ibadah kita. Semangat ni. Kalau ke arah situ tak apa. Kalau lepas kahwin tu tak datang masjid. Kenapa? Tak boleh datang Ustaz, tak khusyuk. Tak khusyuk pula, asyik teringat. Barang muda kan. Barang muda, asyik teringat. Tu solat dan berjemaah dengan isteri ada. Cerita pula kan. Baik, dia banyak kursi kan. Baik. Kemudian darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada janin, daripada anak, bukan mengiringi anak. Setelah kosongnya rahim setelah kosongnya rahim tu, daripada bayi, daripada baby itu keluar itu darah nifas. Kalau mengiringi anak ataupun dia ada kembar, beranak kembar, anak pertama keluar, yang kedua tak keluar lagi, tapi ada keluar darah, maka darah tersebut bukan darah nifas, walaupun yang pertama tu dah keluar. Sebab darah nifas ni adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kosongnya rahim perempuan tu daripada anak tersebut. Baik. Dan wiladah mandi dengan sebab melahirkan, walaupun kering sekalipun, walaupun dia melahirkan dengan cara bedah, wajib mandi disebabkan melahirkan anak. Tapi di sini bab wiladahnya ada khilaf. Yang mewajibkan mandi ni, ulama yang mewajibkan mandi pendapat yang asah. Wal mautu, yang terakhir adalah mati disebabkan meninggal dunia. Yani insya-Allah sedikit sebanyak kita sentuh dalam bab mati ataupun mandikan jenazah, dan juga mungkin ada peringatan untuk orang yang memandikan jenazah, kerana sampai kepada saya beberapa cerita yang sangat sedih lah. Waktu mandi jenazah orang ni, dia tak sama dengan orang yang belajar yang tahu memandikan jenazah dengan orang yang berpengalaman. Tak berpengalaman, kerana di depan mata sendiri
Dia nak mandikan jenazah waktu di tempat kemaluan tu, dia kata buka aja. Kita kan lelaki atau kita ni perempuan, buka aja. Dia sedangkan wajib juga walaupun telah meninggal dunia untuk kita tutup, wajib ke atas kita tutup. Jadi dia kata lepas ada ni lelaki ni, kita pun ada, temu pun ada. Dan yang berkaitan dengan air, dia guna juga air mustakmal dah, dia masih gunakan lagi. Yang bertakung dan yang bertakung dekat kain di celah-celah tu dia ambil juga. Dia ambil tu basuh semua air mustakmal. Jadi saya harapkan insya-Allah nanti yang seterusnya kita sentuh dalam bab ni. Itulah cukup untuk pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat kongsikan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala terima dan jadikan asbab kita dijauhkan daripada azab Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala tetapkan hati kita supaya datang ke masjid solat secara berjemaah, dan Allah taala jadikan kita dalam kalangan orang yang bertakwa, orang yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tinggi, yaitu dalam syurga Al-Firdaus al-A'la. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita diri dengan selawat kita tadi sebagai penutup majlis. La ilaha illallah.